Okey, kita tengok latihan kendiri 6.4. Lakar graf bagi setiap fungsi yang berikut pada kertas graf. Seterusnya, semak graf anda menggunakan perisian geometri dinamik. Okey, tak perlu semak lah. Boleh refer kat cikgu lah. Okey. Nombor 1. Kalau ni awak boleh install dalam awak punya handphone. Dia ada buat lakaran graf. Boleh check kat situ. Okey. Kita tengok nombor 1A. Dia suruh buat Y sama dengan 1 tolak 3 sin 2X. Okey, bermaksud awak kena gambarkan dulu. 3 sin 2X. Dia nak nampak ni. Julat dia bagi negatif 90 darjah. X di antara negatif 90 darjah hingga 180 darjah. Bermaksud kena mula dengan negatif 90. Okey. Nak mudah awak masukkan nilai dekat sini. Paksi X dan paksi Y. Okey, so kat sini kita buat jadual. Kita tengok. Sebab dia start dengan negatif 90. Lain sikit daripada yang kita belajar tu kan. Okey, so letak je lah. Negatif 90. Kemudian separuh pada negatif 90, negatif 45 darjah. Lepas tu 0 darjah. Lepas tu 45 darjah, betul. 90 darjah. Kemudian antara 90 dengan 180 tu apa? Hujung sekali 180 darjah. 90 tambah 45, 135 darjah. Okey. Okey, kemudian kita cari nilai dia. Okey, macam nak cari nilai? Ambillah Y sama dengan 1 tolak 3 sin negatif 2 darab negatif 90 darjah. So dapat 1. So 1 lah kat sini. Okey. Kemudian Y sama dengan 1 tolak 3 sin 2 negatif 45 darjah. So dapat 4. Y sama dengan 1 tolak 3 sin 2 kosong darjah. Kita akan dapat 1. Okey, Y sama dengan 1 tolak 3 sin 2 45 darjah. Kita dapat negatif 2. Betul. Okey, next. Y sama dengan 1 tolak 3 sin. Cikgu buat kat sini je. 90 darjah. Kita dapat next 1. Y sama dengan 3 tolak sin 2. 1 tolak 3 sin 2. 135 kan? 135 darjah. So tukarkan dekatkan kereta awak tu. 135. Kita akan dapat 4. Last sekali 180. Okay, ni berapa? 180. Kita dapat 1. Okey, dah dapat. Okey. So, times 2, lukis graf. Okey, kemudian buat paksi dulu kan. Paksi X dan Y. Okey.
Kemudian buat dia punya paksi X tu skala dia 90 darjah 45 kosong 45 90 135 180 darjah. Nampak? Okey. Dekat paksi Y mesti 1 2 3 4. So negatif 1 negatif 2. So kita plot lah. Buat benda kertas graf dia akan lagi tepat lah. Okey, 91. Nampak? Cikgu buat warna merah. 45 4. Okey. 0 1. 45 negatif 2. 91. 135 4. 181. So garisan dia macam ni. Terkecil pula. Okey. Tu jarak cikgu tu. Yang ni patutnya jarak dia ni sepatutnya lah jarak dia ni sama dengan ni. Ni cikgu dah terlebur kan. Okey, inilah dia punya graf. Okey, selesai untuk 1A. Okey, ni contoh jawapan kalau buat dalam kertas graf elok-elok. Yang ni. Okey. Sama kan? Cuma dalam kertas graf nampak elok sekata lah. Yang ni lah sepatutnya. Okey. Yang ni cikgu tunjuk macam mana kita nak bina. Okey, next kita pergi 1B. Okey, lakar graf untuk graf fungsi fx sama dengan negatif tan 2x tambah 1 untuk kosong x di antara kosong dan pi. So, okey, so bila ada pi ni bermaksud awak tahu satu kala untuk graf tan adalah 180. Tetapi sekarang dia ada dua kitaran. 180 ada dua kitaran bermaksud satu kala dia jadi 90 darjah. Maksudnya 90 darjah mesti bentuk dia ini satu, macam itu. Okey. So kita tengok. Okey, mula-mula kita perlu buat apa? Ni awak kena tahu graf tan 2x ni bermaksud modulus. Bila modulus dia positif. Nampak? Dia positif. Dia yang negatif jadi positif. Tetapi negatif kat luar ni bermaksud dia bermula dengan negatif kat bawah. Macam graf yang kita buat contoh 14 tu. Okey? Beza dia tambah 1. Tambah 1 bermaksud graf itu naik 1. Kita tengok contoh yang kita dah buat tadi. Yang ni. Nampak? Dia macam gini, macam ni, macam ni. Betul? Okey. Beza dia tambah 1 dengan tengah ni adalah 2x. Betul? Okey, nanti kita buat perbandingan. Okey, kita tengok. Okey, first buat jadual je senang. Supaya awak tak perlu fikir dah. Tambah ke apa kan. Nak buat jadual, kita ganti nilai je. Okey, ni X, ini Y. So, kat sini Y sama dengan 1. Okey. X dia kosong. Start kosong lah. Okey. Last kali mesti pi. Tengah-tengah dia. Mari kita tengok. Okey. Last kali mesti pi.
Okey, sini 45 darjah. 180 dapat 45 apa? Dapat 45 90 darjah. Lepas 90 135 darjah. Lepas 135 180 darjah. Ataupun yang ni pi, sebab dia dalam pi ni kan. So pi per 2. Okey, ni kosong. Okey, kemudian lakar, bukan lakar, masukkan nilai dulu. Sini f x. Okey, so okey, buat y pula. Fx sama dengan negatif modulus tan 2x tu 2 kosong kan. Tu modulus balik tambah 1. So guna kalkulator. Okey, untuk kalkulator awak tekan dulu tan kosong. Negatif kan. So dapat sini kosong. Negatif kosong tambah 1. Kita akan dapat 1. Nampak? So sini 1. So yang kedua, fx sama dengan negatif modulus tan 45 darjah tambah 1. So tekan tan 45. Tan 2 kan. 2 45. Silap. Tan. Dapat make error. Jadi dia infinity. Nampak? Okey, kemudian 90. Tukar je kat sini. 90 kita dapat 1. Okey. Tan 135. Kita dapat infinite. Tidak tertarif. So last kali tan 180. Tukar kat sini kita dapat apa agak awak? Ya, 1. Seli je kan. Okey. So sini dapat 1. Jadi masa untuk awak lukis graf. Paksi dulu. Okey. Fx ni adalah x. Kalau graf tan mesti ada apa? Ya, asimtot. So buat asimtot dia. 1 2 3 4. Ni kan ada putus-putus tau. Macam tu. Okey. Kemudian awak letak dia punya hujung ni adalah pi. Nampak? Lepas tu tengah dia ni adalah pi per 2. So awak tahu kat sini 45 degrees. 45 darjah. So kosong kat sini. So kita plot dulu. Kosong. Sebelum tu paksi y. Lupa. Paksi y dia ada 1. So sama besar dengan dia 1. So kita plot. Plotkan. 0 1. Okey, 45 darjah infinite. Infinite kita tak tahu. Okey, pi 90. 180. Dapat 1 sini kan. Okey, infinite ni awak tengok graf tan yang tadi. Okey, jap. Okey, ni yang kita buat tadi ni. Ini. Bila ada modulus tan 2x, bermaksud dia start dari bawah. So, dia tambah 1 bermaksud dia start dengan 1. 1 infinite ni, infinite ke bawah. Warna apa? Warna purple. Warna biru. Infinite ke bawah macam ni. Okey, nampak? Okey. Dah selesai. 91. Dia infinite.
Nampak? Kemudian ni selesai. 135 ni infinite. Menghampiri je. Tu saya ingat dah cikgu lukis. Jadi kalau ruang dia sama besar, awak akan dapat graf yang sama besar. Okey. So kat sini. Menghampiri je dia punya ni. Okey. Kemudian last sekali. Okey, nampak? Nampak tak perbezaan dua ni? Pertama, tan X. Tan X ini adalah Y sama dengan negatif tan 2X. Nampak? Ni 2X. Ini X. Bila ni 2X, dia jadi besar dia punya ni. Dia jadi kat sini pi. Sini 2 pi. Nampak? Okey, kemudian negatif. Dia bermula negatif. Yang ni dia ada tambah 1. Bermaksud graf ni dia angkat 1 ke atas. Okey, nampak? Okey, kita tengok yang sebenarnya. Okey, ni awak tengok. Yang ni kalau lukis betul-betul dekat kertas graf. Macam ni lah awak kena lukis yang ni. Nampak tak yang ni? Okey, boleh? Okey, kita proceed ke next. Soalan seterusnya. Nyatakan fungsi yang diwakili oleh setiap graf berikut. Okey, sekarang dia suruh awak namakan graf tersebut. Jadi, graf ini graf apa? Tengok dulu bentuk graf. Bentuk graf ni adalah bentuk bentuk graf tan. Graf tan X. Okey. Kemudian kita tengok. Kalau dia sampai 2 pi bermaksud tan X lah. Okey, nampak? Okey. Dia start dengan apa? 3 kan? Jadi tambah 3. So dia punya nama graf dia Y sama dengan tan X tambah 3. Yang asal, awak kena ingat yang asal graf tan adalah 1. Ni asimtot. 2. Nampak? Ni sampai 2 pi kan? Kat sini 2 pi. So sini kosong. Okey, faham? Okey, kemudian B. Okey, apa nama graf B ni? Okey, apa nama B ni? Okey, untuk graf B ni adalah graf apa? Apa yang graf asal dia macam gini? Kena ingat, graf apa asal dia macam ni? Ni adalah graf cos. Kalau sin, dari kosong, nampak? Yang di sin. Graf cos dia macam gini. Okey, jadi dia adalah graf cos. Tapi graf cos selalu, okey, kita tengok graf cos asal dia asal dia macam gini tau graf cos. Asal dia dari 1 negatif 1. Asal dia macam gini. Yang ni satu graf cos yang lengkap. So sini adalah 2 pi atau 360 darjah. Kat tengah ni adalah pi, nampak? Okey, ni graf cos asal. Sekarang awak tengok graf cos dia ni. Ni satu kala ni sampai 2 pi. Sekarang ada berapa kala kat sini? Awak kira ada berapa kala? 1, 2, 3, nampak? Jadi dia 3 kala. Jadi dia 3 kala adalah 3x. So cos 3x. Nampak? Okey, kemudian awak tengok kat sini. Ni 3 kala kat sini. Satu kala dia pecah kat sini, satu kala sini. So sini 1, 2, 3. Nampak? So 3x. So mewakili 3x. Faham? Okey, next.
Okey, kita tengok. Dia start dengan berapa kat sini? 1. Tapi bawah ni negatif 3. Okey? Bawah tu negatif 3. Jadi dia sepatutnya 1 dengan negatif 1. Faham? Jadi awal tu asal dia berapa dia punya amplitude. Okey, tengok. Okey, kalau graf ni kita nak bagi seimbang, kita naik ke atas ke turun ke bawah? Nak bagi seimbang macam 1 negatif 1 ni. Kalau nak bagi seimbang bermaksud graf ni kena dari 2 kan? Betul tak? Dari 2 dengan negatif 2. So, dia 2, amplitude asal dia adalah 2 cos 3x. Nampak? Nak bagi seimbang dua-dua tu. Okey? Kemudian, saya nak bagi seimbang awak tengok. 1 tolak negatif 3. Jarak dia dapat 4. 4 bahagi 2 dapat 2. So, 2 negatif 2. Nampak? Yang tu yang asal. Bermaksud yang asal kat sini dia jadi 2 negatif 2. Okey. Kemudian, tapi dia start dengan 1 bermaksud dari 2 dia turun jadi 1. Nampak? Bila turun jadi 1, graf ni adalah tolak 1. Okey, boleh. So, kita dapat Y sama dengan 2 cos 3X tolak 1. Dia punya julat. Julat dia adalah 0 darjah. X di antara 0 dan 360 darjah. Okey, untuk A tu kita terlupa julat dia. Julat dia adalah X di antara 0 dan 2 pi. Okey, boleh. Okey, next. Nombor 3. Diberi fx sama dengan A sin bx tambah C. Ni fx. Amplitude bagi graf tu adalah 3. Okey, ni si penting dia. Amplitude adalah 3. Skala adalah 90 darjah. So, nilai minimum adalah negatif 2. Nilai minimum fx adalah negatif 2. So, kat mana kita nak kena pasti? Amplitude dia 3. Bila amplitude dia 3, A dia adalah 3. Jadi, fx sama dengan A dia 3. Nampak? Sin, okay, bx. Dari sini kita nak tengok berapa kala. Okay. Dia 360 kan? Betul? So, 360 bahagi B sama dengan 90 darjah. Nampak? Okay. B sama dengan 360 bahagi 90. So, kita dapat 4. So, 4x. Nampak? C. Okey, C. Okey, dia bagi tahu nilai minimum bagi fx ialah negatif 2. So, kita kena bayangkan ni graf sin. Kita dah tahu graf sin. Sin mula dengan apa? Sin mula dengan 0. 1 kala. Nampak? Okey. Okey, sekarang kita nak tengok nilai minimum. Okey, nilai minimum. Okey, bila amplitude dia, kita boleh fikir sikit. Bila amplitude dia 3, graf cos ni dia macam ni. Graf sin ni macam ni. Satu kala dia macam ni. Okey, satu kala dia bagi tahu 90 kan. Jadi kat sini 90 darjah. Okey, bila amplitude dia 3, kat sini adalah 3, sini negatif 3. Tapi dia kata nilai minimum fx dia negatif 2. Bermaksud negatif 2. Graf yang paling rendah ni adalah negatif 2. Bermaksud graf ni akan naik 1 kan? Jadi tambah 1. Nampak? Okey, so sekarang kita lakar betul-betul. Okey, awak tengok. Okey, awak tengok sini. Kita akan dapat
Y sama dengan sin 4X tambah 1. 3 sin 4X tambah 1. Okey, cara yang biasa kita guna, kita buat table kan? Okey, boleh terus buat table. Y sama dengan 3 sin 4X tambah 1. Okey, Y ke Fx ni Fx Okey. Sebelum tu, okey, kalau tak faham color ni, bermaksud satu lengkap ni 90, tapi dia nak 360. Bila 360 darjah, berapa kali dia nak buat sampai dapat 360 darjah? 4 kali, so 4x. Nampak? Okey, so sekarang kita buat table sikit. Okey. Okey, table sikit. Sini adalah X dan Fx. Tak buat table pun tak apa. Boleh terus buat je. Kalau dah nampak. Okey. X kita letak 90 darjah. So, sini kita akan dapat 3 sin 4 kali 22.5 tambah 1. So, dapat sini 4. So, kat sini atas ni tukar 45. Kita akan dapat 1. 67.5. Kita akan dapat negatif 2. 90 kita akan dapat 1. Okey, so ni dia akan berulang dan berulang sehingga 360 darjah. Jadi kita boleh buat kat sini, kita boleh buat 2, 4. So sini negatif 2, kosong. Okey. Okey, bila buat table kat sini kosong. Okey. Kosong kita dapat 1, 22.5 dapat 4, 45 dapat 1, 67.5 dapat 1. Yang kedua 90 dapat 1. Okey, kita boleh plot. Kosong 1. Okey, lepas tu 22.5 adalah 4. Okey. Sini 22.5. 45 adalah 1. 67.5 adalah negatif 2. 90 adalah 1. Ini 90 pi. Okey, so kita boleh lakar dia. Okey, ni satu color. Okey, so awak kena buat 4. 4 set macam ni. So, satu set. Set yang kedua. Ni set yang kedua. Set yang ketiga. Nampak? Set yang keempat. Okey. Dia akan, ni cikgu tak sama. Dia akan jadi sama besar semua satu set tu. Okey, ni dia atas sikit. Okey, so kat sini hujung ni adalah 360 darjah. Okey, faham? Okey, so sini 90 darjah, kat sini 180 darjah, kat sini 270 darjah. Okey, minimum dia negatif 2, nampak? Maksimum dia adalah 4. Okey? Boleh? Okey.